ke dalam 50 cm larutan ferrum sulfide 0.25 mol. Suhu campuran tindak balas bertambah. Maksudnya dia bagi theta dekat awak. Ini senang, letak siap-siap M. Hitungkan haba penyesaran. Minta haba penyesaran maksudnya dia minta delta H. Kalau dia kata hitungkan perubahan haba, hitungkan haba tindak balas, itu dia minta Q. Berbeza. Okay, now dia minta haba penyesaran. Dalam kes ni balik kepada formula ini. Okay, contohnya kalau awak nak start, yang penting buat persamaan kimia dulu sebab kita nak tengok kalau ada dari segi masalah mol. Okay, yang pertama buat persamaan kimia. Simple, magnesium bertindak balas dengan ferrum sulfide. Sebab dia pakai ferrum 2. Sebab tu formula dia macam ni. Ni penting ni. Okay, so menghasilkan magnesium sulfide campur dengan Fe. So kita nampak 1 nisbah 1. Kita tahulah mendakan kita adalah yang ni. Okay. Larutan kita colourless sebab magnesium dah bagi tips tadi. Okay. Ferrum dia adalah colour perak lah. Macam ni dia colour grey lah. Dia kan besi. Dia kan besi. Okay. So now macam biasa Q equal to MC theta. Jadi jisim mass 50. C macam biasa dia akan beri iaitu 4.2 dan theta adalah perubahan suhu. So darabkan dengan 4. Jadi 50 darab 4.2 darab 4 awak dapat 840 joule. Tukar siap-siap pun tak salah. Tukar siap-siap dalam kilojoule. So sama dengan 0.84 kilojoule. Okay. Yang langkah yang kedua cari mol. So kalau awak nak tahu awak sedang cari mol apa, mol larutan lah sebab larutan yang awak dapat dia punya kepekatan dia. Jadi dalam larutan ni ada ion apa? Dalam larutan kita ada ion Fe. Jadi kita sedang mencari ion mol bagi ion Fe2+. Contoh kalau cikgu saya tak tahulah larutan ni nak tulis yang mana satu, tak ingat pula ion dia. Tak apa, tulis je yang ni semua. Senang, mol bagi FeSO4. Okey, tulis je. Awak mencari mol, bilangan mol bagi FeSO4. Pun tak ada masalah. 4 tu kecil Okey. Ada yang keliru. 4 ni kecil je macam tu. So, mol kan sama dengan MV per 1000. MV per 1000. Jadi, kepekatan dia adalah 0.25 darabkan dengan isi padu dia 50 bahagikan dengan 1000. So, awak akan dapat 0.25 darab 50 bahagi 1000. Jadi, dapat 0.0125 mol. Kalau sebetulnya kita faham konsep, sebenarnya kita faham konsep di mana 1 mol ion ferrum 2+ dia menghasilkan 1 mol logam ferrum. Kita nak kira haba logam yang disesarkan. Logam ni yang kena sesar ni, dia jadi single ni. Jadi kalau kita ada 0.0125 mol ion ferrum 2+, maka kita pun menghasilkan logam yang disesarkan ialah 0.0125 mol logam ferrum. Kemudian yang ketiga adalah nak cari delta H. Maka nak cari delta H sama dengan Q over mol. Jadi nilai Q 0.84 dalam kilojoule dan mol adalah 0.0125 mol. 0.0125 0.25 darab 50 bahagi dengan 1000.
Betul kan? 0.0125. Jadi 0.84 bahagi dengan 0.0125, awak dapat 67. Okey. Okey. Ni. Okey, so saya dah jumpa ada orang tanya soalan ni. Okey, kalau 2 mol kena darab ke? Kalau 2 mol, kalau awak menghasilkan 2 mol, okey, cikgu, density yang dia nak bagi tu nak pakai bila? Okey, density ni tak nak pakai pun tak apa. Density tu dia nak menyatakan 50 cm larutan bersamaan dengan 50 gram berat larutan tu. Itulah density dia. Itu yang kita assume pada mula. Jadi sebab tu saya sentuh kat awak, berapakah nilai isi padu, itu adalah jisim dia. Itulah sebab ketempatan larutan. Okey. Kemudian kalau awak dapat 2 mol, 2 mol yang mana saya tak faham soalan awak. Okey. Kalau dapat 2 mol perkali 2 mol, itu saya akan sentuh bila kita jumpa soalan. Kalau kat situ, maksudnya dia berubah ya. Dia sangat berubah. Sebab tu kena tulis persamaan kimia. 2 mol Fe. Okey. 2 mol adakah yang ni ataupun 2 mol adakah yang ni? Yang biru. Okey. Kalau dekat sini awak dapat kira-kira awak dapat 2 mol. Okey, macam ni lah kan 2 mol. Jadi buat nisbah ratio dia lah. Macam biasa buat nisbah ratio, sebab tu kena tahu teori ni. Ini macam stokiometri dalam kita belajar pengiraan berapakah banyak hasil tindak balas kita. Okey, dalam pengiraan tu memang kita ada buat. Nanti ada satu soalan, kalau macam soalan awak, saya ada dah sediakan, iaitu argentum. Dalam soalan tu saya dah sediakan untuk awak kes argentum. Kes argentum. Okey, tapi kes argentum pun sebab nisbah dia sama. Jangan risau. Okey. Okey. So, kira macam biasa dapat 67.2 kilojoule mol negatif 1. Sebab suhu dia bertambah, jangan lupa letak negatif. Okay. Just ikut dia punya step ataupun prosedur. Step yang pertama ini. Bermain dengan benda ni. Tapi formula kimia jangan lupa. Kalau tak buat persamaan kimia, memang akan jadi masalah, takut nisbah mol dia berubah. Okay. Takut nisbah mol dia berubah. Okey, kita tengok yang ni. Nak tahu suhu tu bertambah, dia akan bagi tahu ataupun suhu tu awak kena cari. Okey. Suhu tu bertambah, diberitahu ataupun nak cari. Okey, kita tengok soalan. Seorang pelajar telah menjalankan satu eksperimen untuk menentukan haba penyesaran di antara kuprum dengan argentum nitrat. Okey. So kalau kita tengok senarai tadi, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pergi haji cukup aman. Maknanya dalam kes ni kuprum boleh tendang argentum. Kuprum boleh tendang argentum. Jadi tindak balas penyesaran ni berlaku. Okey. Dia kata dia menggunakan kuprum berlebihan dan dia menggunakan isi padu 100 cm padu cm cube larutan argentum nitrat 0.5 mol. Haba penyesaran dia dah bagi. Dia dah bagi apa? Delta H dekat awak. Okay, haba penyesaran. Dia letak negatif siap. Bila letak negatif, kita dah tahu dah suhu meningkat. Okay, now sekarang dia kata tuliskan persamaan termokimia. Apa beza persamaan kimia dengan termokimia? Persamaan kimia begini. Saya tulis ya. Kuprum bertindak balas dengan argentum nitrat. So dia akan menghasilkan kuprum nitrat. Okey, dualah campur dengan argentum. Jadi jangan lupa balance kan. Ini nitrat ada 2, so letak sini 2,
dan ini 2. Inilah isunya awak kalau 2 mol. Tapi tak lari pun jawapan ni, jangan risau. Ini persamaan kimia. Kalau persamaan termokimia, just kena tambah sikit benda ni kat ujung dia. Delta H sama dengan negatif 105 kilojoule mol. Negatif 1. Ini persamaan termokimia. Maksudnya the whole thing yang awak buat ni, yang ni, ini kita panggil persamaan termokimia. Okey. Kemudian dia suruh awak hitungkan haba yang dibebaskan. Okey. Dia kata hitungkan haba yang dibebaskan. Maksudnya dia nak hitungkan haba yang dibebaskan, dia nak cari Q. So Q ni boleh dapat melalui MC theta ataupun Q ni yang terlibat delta H sama dengan Q over mol. Kan? Kita fikir. So dalam kes ni, alamak theta mana ada? Jadi formula ni lah paling sesuai. Nak cari mol pula, dia melibatkan sama dengan MV per 1000. Jadi formula ni memang kena ada dengan awak. So you tahu mana nak start. Okay, bila formula ni sentiasa ada, saya nak cari Q lah. Mol tak ada. Cari mol dulu. Okay. So saya kira kat sini untuk soalan B, maknanya awak kena cari mol dulu. So B, awak sedang cari mol bagi argentum sebenarnya. Kenapa? Sebab argentum yang disesarkan. Tapi letak argentum plus pun tak apa sebab awak dapat mol daripada yang ni. Jadi, mol bagi argentum plus pakai formula MV per 1000. So, kepekatan dia adalah pada soalan 0.5. Okay, 0.5 dan isi padu dia adalah 100. Saya dah bulatkan. So, isi padu dia adalah 100. Okay, bahagi dengan 1000. Okay. So, dia adalah 0.5 darab 100 bahagi 1000. So, dapat 0.05 mol. 0.05 mol. Okay. Okay. Boleh? Awak tulis je AgNO3. Maksudnya awak sedang kira mol bagi larutan lah. Okay. Now inilah yang soalan awak tanya tadi. Kalaulah yang ni 2 mol. Awak tengok kalau kita bandingkan, kalau kita ada 2 mol ini, dia juga menghasilkan 2 mol Ag yang disesarkan. Pepejar argentum. Kalau tanya warna dah tahu dah, cikgu dah bagi tip dah tadi. Kelabu. Okay, kelabu berkilat. Sebab saya kata soalan popular. Okay. So kalau awak ada 0.05 mol bagi ion argentum, maksudnya awak pun menghasilkan, nisbah kan sama, awak juga menghasilkan 0.05 mol logam argentum. Okay, logam ini yang disesarkan. Okay. Now, kita dah dapat. Jadi, dia minta cari Q. Q sama dengan delta H darab dengan mol. Okey, jadi delta H awak adalah 105 tadi darabkan dengan 0.05. Kenapa delta H darab mol? Sebab saya dah ubah formula lah kan? Okey, dah ubah formula. Okey, so kira 0.05 darab dengan 105. Dapat 5.25. Okey, 5.25. Cikgu, kenapa cikgu abaikan negatif? Negatif represent exothermic. Okey, haba dibebaskan. So nilai haba kita memang banyak ni. Cuma negatif tu represent exothermic, maksudnya haba dibebaskan. Tak nak letak dekat cari Q tak ada masalah. Tapi represent delta H kena letak. Tu je. So, jadi awak dapat 5.25 kilojoule. Sebab ini unit dia kilojoule. Hati-hati. Jadi nak tukar pada joule darab dengan 1000 lah. Dapatlah 5250 joule. Ini adalah nilai haba yang dibebaskan. Okey.
Kemudian dia kata hitungkan perubahan suhu. Okey, dia nak cari theta lah pula. Okey. So dia nak cari perubahan suhu. Okey, Q sama dengan MC theta. Jadi M jumlah larutan yang kita pakai tadi 100. C adalah 4.2. Theta adalah nak dicari. Okey. Kemudian Q adalah 5250. So cari theta ya. Okey. So 100 darab 4.2. Jadi 5250 bahagi answer. Dapat, harap tak ada masalah pengiraan lah, 12.5 darjah Celsius. Okay, ini adalah perubahan suhu. Jika awak pakai banyak ni dan jika awak pakai kepekatan dia adalah 0.5 ini. Dalam kes ni So dia meningkatkan suhu sebanyak 12.5. Itu peningkatan suhu. Bukan suhu tu jadi 12.5, suhu meningkat. Sebelum ni mungkin 20, tambah lagi 12.5. Kena faham ada soalan macam tu. Okey, lukiskan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas ini. Jadi dia minta gambar rajah aras tenaga. Okey, buat. Sebab exo, so kita tahu dia turun. Dan dia macam ni. So iaitu kuprum bertindak balas dengan 2 AgNO3. Kena full lah. Full persamaan kimia yang dah dibalancekan. Jadi dia menghasilkan kuprum nitrat campur dengan Ag. Okay. Kemudian letaklah delta H sama dengan negatif 105 kilojoule mol. Negatif 1. Okay. So dah dapat. Ini soalan yang paling penting. Ni dia trick awak. Bila awak dah faham, awak akan terima benda ni. Eksperimen ini diulangi dengan menggunakan 100 cm larutan argentum nitrat 1.0. Jika kita perhatikan, dia sedang menukarkan kepekatan. Sebelum ni dia pakai 0.5. Maksudnya dia menukarkan molariti ataupun kepekatan larutan. Kepekatan larutan. Tak nak kira pun boleh. Nak kira pun boleh. Tapi soalan ni disuruh kira, kita kena kira lah. Tapi kalau dia tanya, kita boleh jawab kenapa. Okey, siapa boleh teka kalau tanpa kira? Awak rasa kalau kita pakai kepekatan kita bertambah, awak rasa suhu akan meningkat ke? Suhu akan berkurang ke? Tiada perubahan. Bila awak tambah kepekatan larutan. Okay. Sekarang dia minta perubahan suhu. Kita nak tengok tadi kalau saya pakai 0.5, okey. Dia akan, kalau saya pakai 0.5, dia akan meningkat sebanyak 12.5. Kalau saya pakai 1.0, kita nak tahu, kita boleh kira macam mana. So tengok yang saya pakai warna biru ni. Okey. Sebab tak nak bagi confuse. So, apa kata kita cari mol bagi argentum balik. Kan kita pakai larutan baru. Okey, kepekatan baru iaitu 1 darab dengan 100 dan dibahagikan dengan 1000. So, awak dapat iaitu 0.1 mol. Okey. Kita tukar kita punya kepekatan, kita dapat bilangan mol pun dah berubah. Ni bilangan berubah. Bilangan mol dah berubah, maksudnya Q awak pun akan berubah. Sebab Q sama dengan delta H didarabkan dengan mol. Jadi maksudnya 0.1 darab dengan 105. Jadi awak akan dapat 0.1 darab 105. Jadi awak dapat 10.5. 10.5 kilojoule ataupun darab 1000 jadi 10,500 joule. Tenaga yang dibebaskan. Nampak kan kepekatan bertambah, haba pun bertambah. Suhu pun boleh perasan dah. Jadi kita nak kira berapakah perubahan suhu, guna balik formula ni.
Okay, Q sama dengan MC theta. Jadi Q 10500. Jisim dia memang kita pakai 100 lah. Isi padu masih 100. C 4.2. So cari theta. Okey, berapakah nilai theta yang awak dapat? Okey, 10,500 bahagi dengan 100 darab 42. Dapat 25 darjah Celsius. Nampak tak kesan dia? Kesan dia di sini. Maknanya kalaulah perubahan mol, okey, kalau perhatikan nampak tak ni? Nampak tak ini? Bilangan kepekatan bertambah, bilangan mol bertambah. Bila bilangan mol bertambah, suhu awak meningkat. Kalau kita perhatikan, suhu kita meningkat 2 kali ganda. Sebab apa? Sebab kepekatan larutan pun meningkat 2 kali ganda. Okay. Jadi soalan dia minta awak hitungkan perubahan suhu. Jadi perubahan suhu awak dapat 25 darjah Celsius. Terangkan sebab perubahan suhu ini berbeza. Kenapa suhu tak sama? Saya tukar kepekatan, suhu tak sama. Okey, reason dia kenapa? Ni, reason dia kat sini. Sebab bilangan mol. Bilangan mol larutan. Kenapa suhu dia meningkat? Adalah, saya buat simple je, awak tulis ayat 2 kali ganda. Maka perubahan suhu pun 2 kali ganda. Maka perubahan suhu 2 kali ganda. Itu sebabnya. Nampak tak satu faktor? Bila kepekatan berubah, bilangan mol berubah. Okey? Kepekatan berubah, bilangan mol berubah. Bilangan mol berubah, suhu pun akan berubah. Okey. The number of mole, okay, for solution is 12. So, okay, change in temperature. Okay, awak boleh sambunglah, adalah 2 kali ganda. Okay. Perubahan suhu dia adalah twice. Okay, 2 kali ganda. Bilangan mol dia adalah 2 kali ganda. The number of mole untuk larutan. Larutan apa? Awak pakai Ag nitrate, nak tulis penuh pun boleh. Maka perubahan suhu dia adalah 2 kali ganda. Ni baru faktor yang pertama. Iaitu kalau awak ubah bilangan mol. Kalau awak ubah jenis logam pun akan efek. Okay, kalau awak ubah, tadi instead of awak pakai argentum, menggunakan kuprum nak menyesatkan argentum, kalau awak pakai zinc nak menyesatkan argentum memang boleh, tetapi delta H awak pun akan berubah. Okay, dia akan tanya 2 benda ni penting. Delta H berubah sebab apa? Sebab jarak dia. Semakin jauh jarak dia dalam siri elektrokimia, semakin bertambah nilai delta H. Jangan risau, cikgu akan jumpakan awak dengan soalan tu. Dengan soalan tu. Okey, supaya awak tahu bentuk-bentuk yang ditanya. Okey, now kita pergi kepada latihan. Okey. Yang ni dia kata sebut zinc berlebihan ditambah ke dalam 100 larutan ferrum sulfat 0.5. Suhu tindak balas meningkat. Dah tahu dah lah ini adalah exo nanti. Hitungkan haba penyesaran. Maka dia nak cari delta H. Jadi macam biasa kalau kita tengok tindak balas ni, zinc bertindak balas dengan ferrum sulfat. Okay, so dia akan jadi zinc sulfat campur dengan ferrum. Okay, so kalau dari segi perubahan warna pun saya dah ajar teknik dekat awak. Kalau ferrum sulfat, sebab ferrum ni
dia pakai Fe2+, jadi dia warna hijau. Okay. Jadi bila dia jadi zinc sulfat, saya dah bagi tips iaitu memang selain daripada 3 tu dia orang adalah colourless. So jawapan dia adalah colourless lah. Tidak berwarna. Itu perubahan warna dia. Perubahan warna larutan. Saya bagi tahu siap-siap. Okay. Jadi kita nak cari delta H macam biasa. Q equal to MC theta. Jisim awak. Berapa banyak isi padu yang kita pakai itulah jisim. Okay. Jadi 100 darab 4.2 darab theta peningkatan suhu, perubahan suhu dia adalah 9.6. Okay. Cari nilai Q. Ini ada 3 je soalan untuk saya. Okey, jadi 100 darab 4.2 darab 9.6. Jadi awak dapat 4032 joule. Okey. Ataupun 4.032 kilojoule. Tak rugi pun awak buat benda ni. Okay. Kemudian yang kedua kita cari mol. Mol untuk ion apa? Fe2+. So Fe2+ sama dengan mv per 1000. Okay. Ulang je benda yang sama. M 100. V kepekatan 0.5. Okay. Bahagi dengan 1000. So ulang je benda yang sama. So 100 darab 0.5 bahagi 1000. Okay. So dia adalah 0.05. 0.05. Jadi step yang ketiga nak cari delta H. Delta H sama dengan Q over mol. Nilai Q ialah Q adalah 4.032 bahagi mol 0.05. Yang ni kilojoule, yang ni unit dia mol. Jadi awak akan dapat 4.032 bahagi dengan 0.05. So awak dapat negatif sebab awak dah tahu dia meningkat. Jadi negatif 80.64 kilojoule mol. Negatif 1. Okay. So macam tu lah proses mengira dia. Okay. Ulang je 3 step ni. 3 benda ni. Ulang je soalan dia. Okay. Jadi kita pergi soalan seterusnya. Mungkin dia akan bagi macam ni. Seorang murid telah memperolehi data berikut dalam mengenal pasti haba penyesaran argentum nitrat. Maksudnya kalau dia pakai argentum nitrat, maksudnya sekejap lagi dia nak sesarkanlah jadi argentum. Argentum ni warna kelabu berkilat kalau pemerhatian dia nak. Okay? Kemudian dia gunakan kuprum. Okay, sebab dia kata jisim kuprum digunakan. Ini maksudnya jisim kuprum yang digunakan dalam kes ini 1 gram. Okey. Kadang-kadang jisim ni orang kata kita guna, kadang-kadang kita abaikan. Tengoklah situasi soalan nanti. Tengok Now, dalam kes ini pula, kalau awak perhatikan, dia bagi isi padu larutan argentum nitrat. Dia pakai iaitu 100 dan kepekatan dia adalah 0.1. Kemudian kita tengok perubahan suhu. Kan kita kena perhatikan dari segi suhu, dari segi isi padu, kepekatan. So kita tengok suhu memang meningkat, berapa banyak perubahan dia. Jadi theta dia sama dengan, so kita tolakkan. Iaitu 33.1 tolak 29.5. Theta perubahan suhu 33.1 tolak 29.5. Jadi awak akan dapat iaitu 3.6 darjah Celsius. Okey. So jisim dalam kes ni M sama dengan 100. Okey. Kenapa? Macam biasalah nilai isi padu itu adalah jisim kita. Jisim larutan ya, jisim larutan. Okey. So macam biasa Q equal to MC theta. Soalan ni nak cari apa Ni dia minta haba penyesaran.
Okay, so nak cari delta H lah finally macam biasalah. Okay, jadi M 100 darab C 4.2 dan theta perubahan suhu dia 3.6. So 100 darab 4.2 okay, darab 3.6. So dapat 1512 Joule. Kalau tukar kepada kilojoule 1.512 kilojoule. Kemudian kita cari mol. Okay. Soalan kat mana? Soalan dalam ni lah saya bagi semua. Komplit. Soalan dalam ni semua. Tak ada saya tukar-tukar. Semua ada kan soalan kan? Jangan saya seorang je yang buat latihan, awak tak ada soalan. Semua ada soalan kan? Okay. Okay, untuk soalan ni. Maksudnya dalam kes dia nak minta awak cari haba penyesaran lah. Okay, sebab dia kata seorang murid boleh data untuk ni. Berapakah sebenarnya dia nak cari arahan soalan. Okay, saya faham. Arahan soalan dia saya tak tulis. Maksudnya dia suruh hitungkan haba penyesaran lah. Dalam kes ni sebab dia kata mengenal pasti haba penyesaran. Maksudnya dia nak cari nilai haba penyesaran lah. Okay. Semua sama dengan MV per 1000. Okay. Takut saya. Semua hilang soalan ke, termiss ke kan? Okay. So M macam biasa. Dia pakai 0.1 darab dengan 100 and then dibahagikan dengan 1000. Jadi awak dapat 0.1 darab 100 bahagi 1000. Macam ulang je kira benda yang sama kan. 0.01 mol. Kemudian nak cari delta H sama dengan Q over mol. Okay. Make sure nilai Q awak ialah dalam kilojoule. So 1.512 bahagilah dengan 0.01. Jadi awak akan dapat 151.2 kilojoule mol. Negatif 1. Dan jangan lupa letak nilai negatif. Sebab kita dah tahu bahawa suhu dia, kita nampak suhu meningkat. Maksud dia adalah exo. Bila exo nilai dia adalah negatif. Okay, memang semua haba penyesaran memang negatif. Senang je saya bagi tahu. Semua awak kira haba penyesaran semua suhu meningkat. Okay, haba pemenakan je ada suhu menurun dan meningkat. Penyesaran semua suhu meningkat. So jangan lupa letak negatif lah. Okay. Okay. So latihan untuk paper ni sebelum masuk haba penyuturan lah. Okay, ada lagi satu latihan. Okay. Dalam satu eksperimen, magnesium berlebihan ditambahkan ke dalam 50 larutan ferrum 2 sulfat 0.25 pada 29 darjah Celsius. Hati-hati tengok soalan ni. Maksudnya ini adalah suhu awal. Persamaan termokimianya ialah seperti berikut. Maksudnya dia bagi awak persamaan termokimia menggunakan persamaan ion. Okay, bezanya termokimia awak kena represent delta H sahaja. Okay, untuk persamaan, dia guna persamaan ion lah. Maksudnya dalam kes ni dia pakai ferrum sulfat lah juga. Okay, tapi dia just tulis dalam persamaan ion. Kemudian dia tanya berapakah suhu tertinggi. Dalam kita buat eksperimen, finally suhu kita jadi macam ni. Dia nak tanya berapakah suhu ini. Bukan perubahan suhu. Okay, dia nak tanya. So kita nak buat apa ni? Okay, kita ikut je prosedur. Prosedur apa? 3 formula tu. Startlah yang mana awak rasa boleh start dulu. Okay, maksudnya 3 formula. Q equal to MC theta. Lepas tu mol sama dengan MV per 1000. Dan delta H sama dengan Q over mol. Startlah di mana awak boleh start. Kalau saya start yang ni lah dulu. Sebab everything ada. Saya pun carilah mol. Okay.
Yes, cari mol. Senang je. Tengok formula, mana saya nak start ni? Tengok macam tu. Rasa macam boleh start mol je kan? So carilah mol. So mol sama dengan MV per 1000. Sebab yang mana awak boleh buat dulu, benda tu bagi markah untuk awak dalam paper tu. So mol iaitu 0.25. Isi padu yang dia gunakan ialah 50. So 50 bahagi dengan 1000. Jadi 0.25 darab 50 bahagi 1000. Jadi awak dapat 0.0125. 0.0125 mol. 0.0125 mol. Okey. Yang kedua, yang ni tak boleh cari lagi. Guna yang ni pula. Okey. So buat. Akan dapat markah. Delta H sama dengan Q over mol. Jadi nilai Q nak cari delta H dah ada iaitu 80.6. Okey, sama dengan Q nak cari per mol iaitu 0.0125. Jadi cari nilai Q. Yang ni memang saya dah tak tunjuk pindah-pindah dah. Awak semua dah tahu kan? Datang ke sini jadi darab. Ni matematik ni. So 80.6 darab dengan 0.01125. Jadi awak dapat iaitu 1.0075. Okey. Macam ni. 1.0075 itu dalam kilojoule. Sebab apa? Kita pakai ni kan unit dia kilojoule. Jadi kalau nak tukar dalam joule darab 1000 awak dapat 1007.5 joule. Okay. Sebab kita kira Q pakai joule. Kan kita nak kira Q ni kan selalu kita pakai joule. Jadi yang seterusnya yang hampir final. Jadi dah boleh dengar. So main 3 rumus ni dah boleh tahu nak buat apa. So Q sama dengan MC theta. Nilai Q iaitu 1007.5. Nilai M isi padu larutan kita pakai 50. Nilai C ialah 4.2 dan theta ialah perubahan suhu. So cari nilai theta. Bagi dengan 50 darab 4.2. Jadi dapat 4.83 lah. Kata kalau saya ambil 2 titik puluhan. Dapat 4.83. Nak ambil 2 titik puluhan pun dah okey. Sebab termometer kita kan boleh baca suhu 2 ni pun. Tak boleh baca banyak pun kan. Termometer digital pun kan. Dia takat 1 point je. Okay. 4.8 pun boleh. 4.83 pun boleh. Okey. Ini kita cakap perubahan suhu. Soalan bukan nak cari perubahan suhu. Suhu tertinggi. Maksudnya suhu tu meningkat apabila tindak balas ni berlaku. Suhu awal 29, selepas tu dia akan bertambah ke berkurang. Lepas tindak balas berlaku, awak rasa suhu ni akan bertambah ke berkurang? Okay. So dia akan bertambah. Jadi dia minta awak cari perubahan suhu, maksudnya suhu tertinggi, suhu terakhir dia tertinggi kena tambahlah sebab suhu meningkat. Kalau dia kata suhu berkurang, awak tolakkanlah. Sebab yang awak dapat tu cuma perubahan suhu. Jadi suhu yang tadi adalah 29, tambahlah dengan 4.83. Dapatlah suhu yang terakhir. Dia banyak boleh tanya. So 29 tambah dengan 4.83. Dapatlah 33.83. Tak pun 33.8 pun dah betul. Okey. Darjah Celsius ini adalah final suhu. Selalunya kita buat 33.8. Sebab kita tak baca termometer digital 2 titik puluhan. So abaikan yang ni, abaikan yang ni. Dah 33.8 darjah Celsius. Itu adalah perubahan suhu.
Awak dapat 4.797. Sekejap saya kira balik. Saya dah kira 2 kali dah ni. Sekejap 1007.5 bahagi dengan 50 darab 4.2. Cuba yang lain dapat sama macam cikgu tak? Okey. So awak dapat 4.8. Macam mana cikgu kira tadi Okey, sorry. So kita ambil 4.8 je lah. 4.797. So bundakan jadi 4.8. Okey. So senang 4.8 dan 4.8. Terima kasih semua. Okey. Okey. Cikgu lah tekan. Kereta ni tekan salah pula. Okey. Dapat salah pula Senang nasib baik jawapan dia menghampiri. So semua adalah 4.8. Kita bundarkan. Kenapa kita bundarkan? Sebab 4.79 tu dah menghampiri 4.8. 79 kan? Okey, bundarkan. So dapatlah 33.8. Okey. So dapatlah iaitu nilai tentang macam mana kita nak kira haba. Okey. Dalam bab haba penyesaran, okey, bukan setakat ni sahaja. Ada lagi pelbagai bentuk soalan. Saya akan sambung minggu hadapan tapi tak banyak pun. Tak banyak tapi melibatkan paper 2 sebab tu saya akan sentuh. Dan minggu depan saya akan cuba masuk untuk sampai haba peneutralan. Cuma haba peneutralan lebih panjang sebab tindak balas dia kepelbagaian.